Buletin Didik 15 Mei bersama saya Tarushdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia akan terus berusaha menyeru masyarakat antarabangsa khususnya Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk bertindak segera bagi memaksa Israel menghentikan serangan terhadap rakyat Palestin. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, demi menunjukkan sokongan tidak berbelah bahagi kepada Palestin, Malaysia mesti bersepakat menjelaskan kepada seluruh dunia akan pendirian terhadap tindakan tidak berperi kemanusiaan rejim Israel ke atas rakyat Palestin. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian dalam perutusan khas yang dipancarkan secara langsung di TV3 siang tadi. Tegas beliau, Malaysia sangat berduka cita dan kesal dengan ketidakmampuan masyarakat antarabangsa termasuk Majlis Keselamatan PBB untuk menghentikan serta-merta keganasan rejim Israel ke atas Palestin. Saya, sama seperti rakyat Malaysia yang lain, berasa sangat duka cita dan kesal dengan ketidakmampuan masyarakat antarabangsa, terutamanya Majlis Keselamatan PBB, untuk menghentikan serta-merta keganasan rejim Israel ke atas Palestin. Sehingga kini, Majlis Keselamatan PBB belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung situasi terkini di Palestin lantaran bangkangan daripada Amerika Syarikat. Beliau juga mengulangi pendirian berprinsip kerajaan Malaysia yang sentiasa konsisten memberi sokongan padu kepada Palestin dan perjuangan rakyatnya sama ada dari segi politik, ekonomi dan moral. Tambah beliau, penyelesaian terbaik kepada konflik Palestin-Israel hanya boleh dicapai melalui rundingan bagi memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan serantau yang berkekalan. Malaysia menyokong penyelesaian yang adil dan saksama melalui penyelesaian dua negara atau two-state solution berdasarkan garis sempadan sebelum tahun 1967 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin sebagai satu-satunya jalan penyelesaian terhadap konflik Palestin-Israel. Malaysia akan terus menyokong segala usaha demi mencapai penyelesaian yang adil dan berkekalan, khususnya menerusi rundingan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa serta resolusi PBB yang berkaitan. Kerajaan komited untuk terus membantu belia melalui usaha pemerkasaan belia ke arah pembangunan modal insan yang lestari dan berinovasi tinggi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pelbagai inisiatif telah dijalankan khususnya untuk warga belia melalui pakej bantuan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa. Kerajaan telah memperkenalkan beberapa inisiatif khusus untuk belia di bawah inisiatif ke-19 Prihatin Belia. Kesemua usaha ini adalah demi untuk memastikan supaya segala dasar dan inisiatif kerajaan sentiasa kekal relevan dengan mengambil kira aspirasi dan keperluan semasa golongan belia. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian dalam amanatnya sempena Hari Belia Negara 2021 yang disiarkan secara langsung pagi tadi. Tambah beliau, sebagai langkah untuk mendukung inisiatif pendigitalan, salah satu inisiatif kerajaan ialah menerusi program e-Belia yang bertujuan menggalakkan transaksi tanpa tunai dalam kalangan golongan itu. Melalui program itu, setiap pemohon yang layak boleh menebus kredit e-wallet bernilai RM150 melalui aplikasi e-wallet terpilih. Program itu dijangka memberi manfaat kepada 2 juta belia dan mahasiswa berumur 18 hingga 20 tahun atau menuntut di institusi pengajian tinggi sepenuh masa dengan peruntukan sebanyak RM300 juta. Dalam pada itu, kerajaan menerusi Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama Majlis Belia Malaysia turut mengambil inisiatif untuk merangka model pembangunan belia baharu. Ia sebagai pelengkap bagi menyokong dan menambah baik mekanisme dasar belia Malaysia 2015-2035 sedia ada agar selari dengan dasar dan polisi terkini. Tumpuan juga akan diberi kepada usaha untuk menangani cabaran belia, terutamanya pasca COVID-19, serta mempersiapkan anak muda dalam menghadapi arus perubahan lanskap digital yang merangkumi bidang kemahiran seperti menghak upaya belia melalui pemikiran analitik dan inovasi
kecekapan pengurusan teknologi baru dan penekanan budaya inovasi dan kreativiti. Kerajaan pada masa sama akan terus memperkasa peranan belia melalui penubuhan kumpulan penasihat anak muda kepada Perdana Menteri. Jelas Tan Sri Muhyiddin, proses pemilihan calon sedang dimuktamadkan dan barisan anak muda terpilih untuk menganggotainya akan diumumkan dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan sehingga 3 Mei, 10,500 orang telah mendaftarkan diri sebagai sukarelawan MyVac, manakala 5,360 lagi mendaftar sebagai sukarelawan rakan muda Sports Bubble. Daripada jumlah itu, 80% sukarelawan berumur antara 15 hingga 40 tahun. Penyertaan besar golongan belia ini bukti sumbangan mereka untuk membantu masyarakat dan kerajaan. Bakal penerima vaksin berstatus individu dalam siasatan PUI, kontak rapat pesakit COVID-19 atau individu dalam pengawasan PUS tidak dibenarkan hadir ke pusat pemberian vaksin PPV. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin berkata setakat ini pihaknya mendapati beberapa individu berstatus sedemikian hadir ke PPV sedangkan mereka sepatutnya berada di rumah. Ketika ditemui dalam tinjauan ke PPV Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL bagi vaksin AstraZeneca siang tadi, beliau berkata pihaknya akan menjadualkan semula vaksinasi bagi mereka yang berstatus sedemikian kerana individu berkenaan berisiko untuk menjangkiti orang lain. Selain itu, menurutnya bagi mereka yang tiada janji temu di MySejahtera juga, tidak perlu hadir ke PPV untuk mencuba nasib mendapatkan vaksin. Ini kerana ia boleh menimbulkan kesesakan serta menimbulkan kawasan jangkitan COVID-19. Sementara itu, Khairi berkata pihaknya akan membuka lagi pendaftaran untuk mendapatkan vaksin AstraZeneca kepada penduduk di Lembah Kelang serta beberapa negeri lain. Pengumuman akan dilakukan minggu depan. Di sebalik tumpuan kepada kes harian COVID-19, jumlah kematian turut mencuri tumpuan apabila sebanyak 44 kes dicatatkan. Ia sekaligus adalah kes kematian harian tertinggi dicatat setakat ini. Untuk kes baru harian COVID-19, jumlahnya masih agak tinggi iaitu 4,140 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah itu Selangor kekal merekodkan jumlah kes harian tertinggi dengan 1,507 kes. Diikuti Johor 433 dan Kuala Lumpur 398 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 dicatatkan di Malaysia ketika ini ialah 466,330 kes. Pembabit,an generasi muda dalam kerja kesukarelawan bukanlah perkara yang asing lagi. Mendapat pendedahan sejak di bangku sekolah kerana datang dari keluarga yang sedia aktif dalam amal komuniti serta kerja kemasyarakatan, Amin Husaini Hafizi menjadikan ibu bapa dan adik-beradik sebagai contoh dan ikutan dalam membantu orang yang memerlukan melalui program-program amal. Menurut Amin Husaini, kira-kira 15 buah program telah dianjurkan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP pertama diumumkan tahun lalu. Saya dan tim di mana kami lebih menguruskan bahagian logistik dan juga agihan telah menganjurkan hampir 15 program sejak tahun lalu dengan menyaksikan 10,000 keluarga dalam Selangor dan juga luar mendapat manfaat daripada program-program yang kami anjurkan. Dan antara program yang kita bina adalah program serampang dua mata di mana bukan saja asnaf mendapat manfaat daripada program kami, malah supplier dan juga pembekal di mana salesnya banyak terjejas sejak PKP 1.0 diumumkan. Kita telah memborong hasil-hasil tani mereka untuk diagihkan kepada asnaf. Contoh, tambahnya hampir 100 tan ubi kayu, keledek, jagung, tembikai dan sebagainya telah diagihkan kepada golongan asnaf di sekitar Lembah Kelang. Selain itu, pada bulan Ramadan yang lalu, mereka juga telah membungkus dan mengagihkan hampir 8,000 bakul makanan menerusi program Yayasan Food Bank Negara. Dia turut menasihati anak muda yang lain untuk mula berjinak dan membiasakan diri dengan aktiviti amal sambil menekankan bahawa memberi bantuan tidak semestinya dalam bentuk wang sahaja tetapi juga tenaga. Tidak cukup saja untuk merasa simpati tetapi kita juga kena turun padam berikan bantuan kerana pada tim kami kebahagiaan yang sebenar adalah apabila melihat orang lain juga bahagia. Apabila melihat orang di sekeliling kita mendapat keperluan yang secukupnya sama seperti keluarga yang lain.
dan itu juga adalah misi kami untuk menyantuni masyarakat. Justru masa muda lah masa untuk kita kerah tenaga fikiran ketika kemahuan dan kudrat semakin memuncak. Terkenal dengan penemuan rangka orang Perak atau Perak Man, Lembah Lenggong sebenarnya menawarkan nilai sejarah yang jauh lebih tinggi. Selain mempunyai penempatan awal manusia, Lenggong yang terletak di Hulu Perak diiktiraf sebagai tapak warisan dunia, sekaligus menjadikan kawasan berkenaan terkenal dalam kalangan pengkaji dan peminat sejarah. Terletak 85 km dari Ipoh, Lenggong masih terpelihara dan tidak melalui pembangunan yang drastik. Kawasan ladang di Bukit Bunuh misalnya adalah lokasi terhempasnya meteorit pada 183 juta tahun dahulu. Kesan hentaman seluas 8 km itu menghasilkan batuan jenis Siovik yang jarang ditemui di dunia. Penemuan alatan batu di dalam Siovik mengesahkan kawasan sama pernah mempunyai penempatan awal jutaan tahun lampau. Kita di sini dihuni berterusan, maksudnya palitik ada, neolitik ada, logam ada, sampai orang asli sampai sekarang. Jadi dia sangat special. Ya, kerana sukar untuk kita menemui dalam 22 km persegi. Lebih kurang kita dapat semua culture dan di sinilah permulaan manusia bagi rantau ini. Selain itu, Lenggong juga mempunyai lebih 70 gua batu kapur. Di Gua Kajang misalnya, terdapat beberapa penemuan tembikar, rangka manusia dan alat batu yang digunakan sejak 5 ke 11,000 tahun lalu. Lokasi itu juga pernah menjadi jalan utama kereta kuda antara Lenggong dan Taiping. Terlalu banyaklah gua-gua yang ada di kawasan ini sebab batu kapur ni di kawasan ini telah dijadikan sebahagian daripada penggunaan masyarakat purbakala dulu zaman Paleolithik dan sebagainya untuk jadikan tempat ialah untuk berteduh dan sebagainya. Jadi itu sebab itulah geotapak dalam kawasan batu kapur khususnya di Gua Kajang ni amat signifikan. Mereka berkata demikian pada satu sidang media semasa program eksplorasi ekopelancongan anjuran Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA. Kementerian menyasarkan Lembah Lenggong diiktiraf sebagai Geopark Kebangsaan Julai depan dalam usaha mengangkat tapak warisan itu menjadi Geopark Global menjelang 2025. Kelupis adalah makanan tradisi masyarakat Sabah, khususnya etnik Brunei. Ia dihasilkan daripada campuran beras pulut, santan dan air garam sama seperti lemang. Namun proses penyediaannya agak berbeza. Kebiasaannya kelupis dibungkus menggunakan daun nyirit sebelum dikukus, menjadikan hidangan ini mampu bertahan lama jika dimasak dan disimpan dengan betul. Kelupis boleh dimakan bersama kuah kacang. Negara-negara kaya disaran menangguhkan pemberian vaksin kepada golongan kanak-kanak dan remaja. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, negara terbabit sebaliknya perlu mengagihkan bekalan vaksin sedia ada kepada negara-negara miskin yang amat memerlukan. Ketua Pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata langkah ini akan membantu menggerakkan lagi inisiatif COVAX. Ketika ini pengagihan vaksin menerusi inisiatif berkenaan disifatkan tidak adil sekaligus mewujudkan jurang ketara dalam pemberian vaksin antara negara berkemampuan dan negara miskin. Dr. Tedros dalam pada itu mengakui keperluan menyuntik vaksin kepada kumpulan kanak-kanak dan remaja. Namun, ekoran senario kekurangan vaksin di negara miskin, ada kalangan petugas barisan hadapan tidak divaksin dan berdepan risiko jangkitan yang tinggi. Rover peneroka China Jurong mendarat di Marih hari ini pada awal pagi waktu tempatan. Kejayaan itu merancangkan lagi cita-cita penerokaan ruang angkasa oleh Beijing dan mencatat sejarah buat negara itu dalam misi pertama ke planet berkenaan. Pendarat yang membawa Jurong menggunakan payung terjun sebelum mendarat di atas dataran lava utara yang luas dikenali sebagai Utopia Planitia selepas menempuhi perjalanan berbahaya melalui atmosfera planet itu. China kini negara pertama yang berjaya melakukan operasi mengorbit, pendaratan dan penerokaan kesemuanya ketika misi pertama ke Marih. Ia prestasi yang tidak dapat ditandingi dua lagi negara yang menjejaki Marih setakat ini iaitu Amerika Syarikat dan Rusia. Presiden Xi Jinping turut mengucapkan tahniah kepada semua kru yang terlibat dalam misi eksplorasi berkenaan. Jurong tiba beberapa bulan selepas kenderaan robotik dilancarkan Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Amerika Syarikat NASA mendarat di Marih. Ia dianggap satu perlumbaan teknologi membabitkan dua kuasa besar dunia di luar wilayah bumi.
Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesahkan kematian mengejut pemanah negara Allahyarham Haziq Kamaruddin adalah disebabkan komplikasi salur darah jantung tersumbat akibat daripada perubahan aterosklerosis. Perkara itu dimaklumkan menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh KKM pagi tadi. Ketua Perkhidmatan Perubatan Forensik KKM, Dato' Dr. Zahari Nur bagaimanapun menegaskan siasatan lanjut masih berjalan dan tiada sebarang bukti menunjukkan ia berkait langsung dengan vaksin COVID-19. Malah caritan ujian COVID-19 yang diambil juga menunjukkan keputusan negatif bagi virus itu. Sebaliknya, hasil bedah siasat yang dilakukan di Hospital Kajang disiasat di bawah Sudden Death Report SDR oleh Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang menunjukkan kematian Allahyarham adalah komplikasi salur darah jantung tersumbat akibat daripada perubahan aterosklerosis. Semalam, pemanah Olimpian negara itu meninggal dunia selepas rebah di rumahnya di Kajang selepas menunaikan solat subuh. Allahyarham kemudian dikejarkan ke Hospital Kajang namun disahkan meninggal dunia pada jam 9.37 pagi. Dalam perkembangan sama, jenazah atlet memanah negara Haziq Kamaruddin selamat dikebumikan awal pagi tadi. Allahyarham 27 tahun dan berasal dari Johor Bahru dikebumikan jam 1.40 pagi di tanah perkuburan Taman Koperasi Serka Melaka berhampiran kediaman keluarga isterinya. Jenazah yang dibawa dari Hospital Kajang tiba di lokasi pengebumian sekitar 12.45 tengah malam dan disolatkan di Surah Al-Taqwa di kampung tersebut dengan mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan. Proses pengebumian yang hanya melibatkan keluarga terdekat itu berlangsung ringkas dan hanya mengambil masa kira-kira 30 minit bagi mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Turut mengiringi jenazah ialah Balu Allahyarham, Syahira Abdul Halim dan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Dato' Ahmad Syapawi Ismail. Pelumba basikal trek negara Muhammad Fadil Muhammad Zonis terus cipta sensasi apabila menaiki podium di Velodrome Hong Kong semalam. Dia meraih pingat perak acara 1 km ujian masa individu lelaki pada kejohanan Piala Negara-Negara UCI. Fadil, 24 tahun, berjaya mencatat masa 1 minit 1.772 saat, ketinggalan 0.998 saat di belakang pemenang pingat emas dari Jerman Felix Kroh. Pelumba Sepanyol Juan Peralta pula membawa pulang pingat gangsa dengan perbezaan masa 1.399 saat. Manakala seorang lagi pelumba negara, Muhammad Ridwan Sharom, menduduki tempat keempat dengan perbezaan masa 2.124 saat. Fadil yang juga pemegang rekod kebangsaan dan rekod Asia acara 1 km ujian masa pada kejohanan dunia di Berlin tahun lalu akan turun beraksi dalam acara kiring hari ini dan acara pecut esok. Sesi ujian acara papan selaju sempena Tamasya Olimpik Tokyo mengakhiri buletin didik. Untuk rekod, ia adalah kali pertama sukan ini dipertandingkan di Olimpik. Saya Tarushdi Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum. Everybody,